Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jal tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. Bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha besar itu 99 nama. Barang siapa menghafal akan dia, nasai masuklah ia ke dalam syurga serta sekalian yang mula-mula masuk. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menawarkan kepada kita satu janjian besar, iaitulah barang siapa yang memelihara akan dia. Bukan sekadar hafal. Kalau apa Yahudi boleh hafal kan? Hafal itu makna menjaga. Menjaga akan makna-makna asma' dan mengamalkan akan tuntutan daripada makna asma'. Ya, baru dah diduduk betul dalam kendak daripada hadis ini, iaitulah dijanjikan syurga yang besar kedudukan di sana. Huwallahu alladzi la ilaha illallah. Ia jua, yakni Allah Ta'ala, tiada Tuhan yang disembah melainkan ia. Wallahu la ilaha illahu. Situ illallah. Ya. Illahu. Yang pertama ialah Ar-Rahman, mana yang memberi nikmat yang besar-besar. Di mana Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am, mana yang mengurniakan nikmat yang kasar-kasar, mana yang besar-besar. Ini dipanggil umum. Tuhan memberikan nikmat ini meratai, sama ada yang beriman atau tidak, yang muslim atau tidak, yang taat atau tidak, semua dibagi. Maknanya makna dia adalah umum, tapi lafaz dia adalah khas. Lafaz dia khas untuk Allah Ta'ala. Tak boleh digunakan nama seorang tu Ar-Rahman, tak boleh, kecuali diisnadkan dengan nama hamba. Mana Tuhan beri pada sekalian hamba dia. Sebab apa diberi? Bahawasanya di dunia ni telah beri semua sebab tidak ada qimah. Dunia tidak ada nilaian di sisi Allah Ta'ala. Lau kanati dunia tazinu indallahi janaha ba'udah ma sakal kafira jur'ata ma'in. Kalau adalah harga dunia ini sebesar sayap nyamuk saja, nasaya Allah Ta'ala takkan berikan pada orang kafir seteguk air pun. Ini orang kafir ambil bukan seteguk, ya, lebih daripada kita lagi lah. Darat, laut semua dia ambil. Menandakan anna dunia la qimatalah. Dunia tidak ada qimah, tidak ada harga di sisi Allah, kecuali digunakan pada jalan Allah Ta'ala. Yang kedua Ar-Rahim. Maknanya dalam kita menghafaz makna ni, tiap-tiap isim daripada Asma'ul Husna ini, mana hendaklah dimurakabahkan dan dilaksanakan tuntutan dia bagi mendidik akan perjalanan hidup. Tiap-tiap nikmat yang kita dapat, maka kita ingat itu datang daripada zat yang bernama dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Ar-Rahim mana memberi nikmat yang kecil-kecil. Mana kecil bukan tak berharga ni. Kecil sini makna yang seni, yang mahal, itu maksudnya. Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaikiha, yang beri nikmat daqaik. Di sini dia akad sebalik daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman lafaz dia adalah khusus bagi Allah Ta'ala, tapi makna dia umum, semua dia bagi. Adapun Rahim sebalik. Kalau nama Rahim saja pun tak apa, tapi makna dia khusus, itulah Tuhan memberikan nikmat yang mahal harganya. Itu khas untuk orang beriman saja di akhirat. Jadi semua nama itu menunjukkan kepada makna kebesaran dan keagungan limpah kurnia. Al-Malik, mana yang memerintah pada makhluk dengan menjadikan dan meniadakan. Al-Ijad wal-I'dam, itu dia panggil nikmat. Nikmatan, dua nikmat yang besar. Al-Ijad, mana Tuhan mengada. Al-I'dam, dia meniada. Maknanya segala mawjudat yang kita lihat, maka hendaklah hati kita terpelihara memandang nama dia Al-Malik. Itu makna kita memelihara nama-nama Allah Ta'ala dalam setiap asar kesan daripada kejadian dia.
yang memerintah. Allah yudabbiru samawati wal ard, Tuhan yang memerintah mentadbir langit dan bumi, dan menjadikan dan meniadakan mana kewujudan segala makhluk termasuk insan, dan ketiadaan dia bukan begitu sahaja dah, tapi adalah telah ditaksiskan oleh zat yang bernama Al-Malik, ya, dan menyuruh dan menegah dan yang lain daripada. Itu termasuk dalam mana Al-Malik, mana raja yang memerintah semua. Al-Quddus, mana yang maha suci daripada segala sifat sekalian yang baharu. Kudus mana suci, ay minan naqais, daripada segala kekurangan. Jadi bila kita sebut nama Al-Quddus, terselah keagungan Tuhan yang maha dahsyat, yang mana ianya tidak sedikit pun bersifat dengan segala sifat kekurangan atau bersifat dengan sifat makhluk. Dia mukhalafah bagi segala halaik kejadiannya. Assalam, yang menyelamatkan hamba-Nya daripada segala yang ditakuti dan kebinasaan. Mana apabila berlaku, ya, Allah Ta'ala memberikan pertolongan, madad, bantuan dia, situ dia tajalikan nama dia As-Salam. Al-Mu'min, mana yang membenarkan akan segala pesuruhnya dengan mukjizat. Jadi mukjizat para rasul yang hebat. Al-Mu'jiz, mana melemahkan hujah orang-orang yang kufur. Di situ terserlah nama dia Al-Mu'min. Al-Muhaimin, mana yang memandang akan segala yang melintas di dalam segala hati. Ini akan mendidik jiwa manusia supaya menjadi baik, sebab dia ada keperasanan dengan nama Tuhan, iaitulah Al-Muhaimin, mana yang sentiasa makhluk itu dalam pandangan, sehingga dalam kalbi insan tidak terluput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhati semua sampai 99, Masya Allah, mana Tuhan menterjemahkan 99 asma' dia, ya, dalam setiap saat, ya, tidak ada satu benda pun yang terlepas, semua terkait dengan dia. Al-Aziz, yang mana yang menang ataupun yang tidak ada baginya bandingan dan yang menyerupai. Tidak ada satu benda pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Sebagai Al-Aziz, asal mana yang mulia. Bila mulia maknanya tidak serupa dengan makhluk yang bersifat dengan hina, ya. Al-Jabbar, mana Al-Jabbar yang maha keras, mana yang membaiki akan segala pekerjaan sekalian hamba ni, termasuk dalam mana Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, mana yang maha tinggi serta kebesaran dia. Tuhan yang layak memakai sifat kebesaran. Yang lain daripada dia, bila kita ditajalikan nama Al-Mutakabbir, maka tenggelam segala yang lain, ya, lenyap, ya, kebesaran makhluk semua hilang. Dia yang layak membesarkan akan dirinya, yang bersifat dengan sedemikian. Al-Kibriya iridai wal azamati izari, faman naza'a anni alqahu fil nari fala ubadi. Membesarkan diri itu Al-Kibriya, azamah, keagungan itu ialah pakaian. Maknanya apa? Sifat Allah Ta'ala. Siapa yang cuba nak cabut, dia nak pakai sifat tu, alqahu fil nar, aku humban di ke dalam neraka Jahannam, wala ubali, langsung aku tidak. Sebab tu dalam soal sifat membesarkan diri tidak dibenar langsung kita memakainya, mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat, disediakan syurga itu bagi siapa? Orang yang tidak ada iradah kendak membesarkan diri dan tidak melakukan kerosakan. Itu maknanya dia merendahkan diri. Bila dia nampak merendahkan diri, bila dia nampak atau dia perasan nama Tuhan Al-Mutakabbir, dia bila pandang saja nama Al-Mutakabbir tu, dia akan apa? Ya, dia akan tunduk. Kalau dia tak tunduk, makna dia belum mengerti memandang nama Tuhan. Ini hanya lapas di lidah saja. Sebenarnya tidaklah dia apa? Dihayati segala isim atau segala asma, nama-nama Allah yang sangat dahsyat. Ya. Lawan mutakabbir ila at-tawadhu. At-tawadhu al-haqiqi, maka nasyian min syuhudil azamah. Tawadhu yang sebenarnya ialah terjadi apabila kalbi insan itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, diberi pengenalan
kepada kebesaran keagungan dia. Dan di antara nama bagi yang bersifat kebesaran ialah Al-Mutakabbir. Jadi bila dibaca Al-Mutakabbir, dia akan rasakan kegerunan besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Khaliq, yang mengeluarkan segala makhluk daripada ketiadaan kepada ada. Ya, Khaliq mana allazi khalaqah, yang mencipta, yang menjadi sekalian makhluk. Jadi bila disebut sahabat Al-Khaliq, kita akan rasa kesedaran besar di sini, iaitu semua itu terikat kewujudan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu benda pun selain Allah makhluk yang boleh handle keadaan dia sendiri, melainkan semua adalah dia ciptaan. Sehingga perbuatan makhluk itu pun dari dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Khalaqah yakhluqu khalqan, bahwa khaliq wa zaka makhluk. Khalaqa tu fi'il madhi, khalaqa yakhluqu, khalqan masdar. Khaliq tu isim fa'il. Mana khaliq, mana allazi khalaqa, yang menjadi. Jadi insan apabila dia perasan, ya, pencipta dia yang mentadbir setiap saat, ya, maka teranglah kalbi dia. Kalau tidak, dia khayal ataupun jadi ghaflah, lalai. Dan bila lalai, maka terjauhlah hati dia dari Tuhan. Dan bila hati terjauh dari Tuhan, maka dia keras. Bila keras, dia tidak ada kekuatan, maka menjadi mudah bagi musuh menumpaskan dia. Nafsu, syaitan mudah menumpaskan dia. Sebab tu bila dipelihara betul-betul nama asma' ni, Masya Allah, hebat. Al-Khaliq, lawan dia apa? Al-Makhluk. Makhluk mana allazi khuliqa, yang dijadi. Kalau Khaliq, yang menjadi. Al-Bari'u, Al-Bari mana yang menyembuhkan daripada segala penyakit, yang mana Allah SWT yang memberikan segala kesembuhan. Bila diberikan kita kesakitan, maka itu hak dia. Dia mentajalikan nama dia Al-Qahar. Bila dia memberikan kesembuhan, itu dia mentajalikan nama dia Al-Bari, Al-Bir, Al-Bari. Mata a'taka asyhadaka birrah, wa mata mana'ak asyhadaka kahrah, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Tuhan memberi kita satu benda, sebenarnya menayangkan nama dia Al-Bir. Dia yang memberikan kenikmatan. Dan begitu sebaliknya, dia mentajalikan akan Al-Qahar. Al-Musawwir, yang ke-13 ialah Al-Musawwir, yang mentaswir. Asal makna musawwir, yang mengubah, yang membentuk, yang menjadikan, yang mengindahkan segala rupa, yang direka dan yang menghiasi ini. Mana Tuhan mentasawurkan, musawwir. Allah. Di semua ini terang nanti diterjemahkan ada setiap saat 99 asma' ni. Disuruh kita pandang, ya. Itu mana pandang, memelihara pandangan qalbi kita, memandang kebesaran, kedahsyatan Allah melalui Asma'ul Husna. Maksudnya barang tentu kalbi insan tu akan bersih. Dan bila dia bersih, maka dekatlah ia dengan Allah Ta'ala, mendapat redha Tuhan, maka sesuailah syurga untuk dia. Itu maksudnya. Dan Al-Ghaffar, mana yang lampau memberikan keampunan. Kalau Ghafir, pengampun. Bila diguna Ghaffar atau wazan fa'alun, dalam bahasa Arab dia panggil siwatul mubalaghah. Maknanya lafaz yang menunjuk makna yang terlampau dalam, makna yang sangat ada dia, mengampuni dosa hamba. Banyak mana dosa hamba selain daripada syirik, Allah Ta'ala sila mengampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa penyentuhan dia, tapi dia ampunkan segala dosa yang lain. Besar mana dosa manusia pun, kalau tak sampai darjat syirik, maka dia ada harapan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu hamba dalam hadis, kalau sekiranya di atas dunia tak ada orang yang berdosa, ya, maka Allah Ta'ala akan jadikan orang yang membuat dosa, kemudian orang itu meraih keampunan. Dan sebab Tuhan nak tunjukkan nama dia tu, maka dia pun memberikan keampunan kepada hamba dia tadi. Oleh kerana itu, nak kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Al-Ghaffar. Yang ke-15 ialah Al-Qahhar, yang sangat mengerasi. Dia kata mati-mati, dia kata sakit-sakit, ya, tsunami datang, Covid datang, semua dia, ya. Covid dia datang, kita nampak apa tuan? Kita kira orang mati. Sebenarnya Tuhan tajalikan nama dia Al-Qahhar, yang maha keras. Dia kata habis. Dia kata ganap. Itu mana Qahar. Dan ke-16 ialah Al-Wahhab,
yang banyak, yang lampau memberikan nikmat, yang banyak nikmat lagi yang berkekalan memberi, ya, tidak putus-putus hamba kita ni mengambil nikmat daripada Allah SWT, sehingga tidak ada insan yang boleh mengiranya. Wa in ta'undu nikmatallahi la tusuha. Kalau insan nak mengira nikmat Tuhan, tidak ada muka manusia boleh mengira ni. Semua yang ada pada kita ni adalah penterjemahan nama dia Al-Wahhab. Wahhab atau wazan fa'alun, mana yang lampau memberikan kurniaan. Lepas tu kita jangan nak ambil, jangan pakai, minum, pakan dan sebagainya, melainkan kita nampak nama dia Al-Wahhab, Ar-Razzaq, semua tu, ya, maknanya itu semua dipanggil nama-nama yang menunjuk ke atas nikmat besar Allah Subhanahu Wa Taala yang lampau memberikan kurniaan dia. Maka barang siapa mengambil, memakan, minum, guna, pakai, ambil nikmat Tuhan, dia tak sedar nama Tuhan Al-Wahhab, Ar-Razzaq, maka menepati barang curi, kata arifin billah. Menepati, dia bukan curi, mana menepati. Mana menepati? Salah besar dia, mengambil solat tak kenal Tuhan. Ar-Razzaq semua digunakan sigar mubalaghah tu, yang lampau memberikan rezeki. Di mana ada makhluk yang bernama insan atau yang lain yang diambil daripada kurnia rezeki lain daripada Tuhan? Tak ada. Wallahu khairur razikin, Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita, sama ada dalam bentuk kud ajsad atau kud ruhaniyah. Kud ajsad, makanan jasad kita yang luar, ataupun yang mahal lagi kutul arwah, makanan roh daripada ilmu, amal, zikir, ibadat dan sebagainya. Itu semua rezeki-rezeki ruhani yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita mendapat rezeki, kita pandang nama, ingat Ar-Razzaq yang memberi rezeki bagi sekalian hambanya di dunia, sama telah lagi di akhirat nikmat yang besar-besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pandang Ar-Razzaq, maka mendalamlah syukur insan itu kepada Tuhannya. Al-Fattah, mana yang lampau membuka, yakni membuka akan segala perbendaraan rahmatnya atau sekalian makhluk, semua pembukaan dari dia. Sejahat-jahat insan, ya, akhirnya kalau dibuka, ditajalikan Fattah, terbuka. Sayyidina Umar sebelum, ya, dia adalah orang yang tidak beriman, ya, tapi bila Tuhan buka, habis. Tukang sihir Firaun nak berlawan dengan Nabi Musa, nak kalah, bila Tuhan buka, habis. Semua beriman kepada Ta'ala. Itu nama dia tu, Al-Fattah. Jadi kita memandang, syuhud dengan qalbi kita, isim ni satu nama. Bila banyak dipanggil asma', maknanya Fattah ada ditajalikan kepada setiap orang yang menerima kurnian Tuhan, yang beramal dan sebagainya. Semua terjemah daripada Al-Fattah, yang memberi dan membuka. Beriman memasukkan idkhalul iman fi qalbil insan, ya, tidak ada melainkan milik Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak boleh memberi petunjuk orang yang kau kasih, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala membuka pada orang yang dikehendaki. Itu ditajalikan Fattah. Sebab kita zikir, ya Fattah, ya Wahhab, wahai Tuhan yang membuka dan wahai Tuhan yang mengurniakan. Al-Alim yang ke-19, Al-Alim yang bersangatan mengetahui ilmu Tuhan. Al-Alim zat muttasif bil ilmi, zat yang bersifat dengan ilmu. Ilmu dia qadim, sedia kala. Ilmu Tuhan tidak didahului oleh kejahilan, dan ilmu Tuhan tidak, ya, maknanya diselaputi oleh kelupaan, kelalaian, ketidakingatan tadi. Ilmu yang mengetahui segala perkara. Ilmu bukan sekadar juz'i, dia mengetahui secara kulli semua. Tidak ada satu yang terlepas dari ilmu Tuhan. Dan bagi mendidik, membersihkan amal seorang, dia boleh gunakan nama ni. Wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi alima. Cukup bagi kami Tuhan dah mengetahui apa amal yang kita buat. Bila Tuhan dah cukup, bermakna apa? Selamatlah ia daripada kalbinya penyakit-penyakit dalam riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Berarti sudah memada dengan zat yang bersifat ilmu, yang mengetahui. Sebaliknya kalau dia tak cukup, dia rosak. Man lam yakna bi ilmillahi la makhalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa yang buat amal, dia tak cukup, Tuhan dah tahu, sibuk dia nak beritahu orang lain, maka confirm dia kena penyakit riya yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW. Akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa khariya.
benda yang paling aku gerun kena pada umatku ialah penyakit riak yang membatalkan segala pahala amal. Al-qabid, yang mempicikkan, qabid, menggenggam, memicik akan rezeki. Jadi bila kita dapat rezeki banyak, sebenarnya apa? Tuan tajallikan nama dia Al-Basit, yang menghampar. Ya, bila dia terik balik, itu maknanya apa? Dia qabid. Jadi dan dua keadaan muta'arifun ilaih, dia memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia menarik, dia memberi. Yang ni dia tarik, dia qabid, mempicikkan akan rezeki, atau mereka yang mendaki ia akan dia. Al-Basit maknanya yang menghampar, dia meluaskan, ia akan rezeki bagi yang menghendaki, ia akan dia. Jadi sentiasa tuan, dua benda ni sentiasa main, qabid dan basit. Yang kita tengok orang ada yang senang, ada yang sebaliknya. Sebenarnya itu apa? Itu sebenarnya cermin. Apa yang ada pada makhluk itu dipanggil cermin, mir'ah, cermin untuk memandang asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidh, mana yang merendahkan, hafazah, ya, mana yang merendahkan ialah kalimah kufur. Ya, kita lihat orang-orang kafir tu apa? Tuan tajalikan nama dia Al-Hafidh. Ya, dihinakan seseorang dengan sifat kekufuran tadi, maka terjauh sesat dia daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kita beri peringatan, tak beri, sama lagi dia. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau beri peringatan atau tidak, tetap kita. Ini maknanya apa? Sebenar hakikat dia, Tuhan mentajalikan nama dia Al-Hafidh. Ar-Rafi', mana Tuhan yang mengangkat, meninggikan akan orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi pada Islam. Mana Ta'ala angkat, ya, juga ada para alim ulama. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' atau rafa'a yarfa'u, rafi' mana yang mengangkat. Ya, mana Ta'ala mengangkat akan orang beriman. Itu satu lapisan yang pertama. Tiap-tiap orang beriman, mana martabat dia diangkat oleh Ta'ala dengan iman. Ada pun orang kafir, Tuhan hinakan dia, kufur, dia gelap, tak nampak cahaya iman. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala angkat pula wallazina utul ilma darajat. Ya, para ulama diberi ilmu, Ta'ala angkat darajat dia. Dan langit dan syurga dan lainnya. Semua maknanya apa? Kita tengok je langit, siapa yang gantung di ghairi amadin tarawnaha, dengan tidak ada tiang yang kita lihat tergantung. Dan kita buat rumah besar-besar, piling, sekali dia gegar habis dalam bubung lenyap. Ya, dia gegar, dia bertenggelam sampai bumbung rumah pun tak nampak. Kan? Ya, itu maknanya kalau dari khafid dijatuhkan, rafi' kalau diangkat, dan diangkat tak ada tiang dia boleh angkat. Ya, kita nak pergi ke mana? Palestin, nak tengok batu tergantung kan. Ya, eloklah tengok kesan-kesan kebesaran Allah. Tapi nak tengok tergantung depan mata kita hari-hari, dia tergantung. Ya, tengok ke langit tergantung, tak ada tiang pun. Itu nas Quran, bi ghairin amadin, tak ada tiang, tuan kata. Sila perhati, cukup kita nampak kebesaran dia yang maha agung. Ar-Rafi', Al-Mu'izz, yang menjadikan dia akan kemuliaan bagi orang yang menghendaki sekalian. Fa innal izzata lillah wa li rasulih wa lil mu'minin. Sungguhnya kemuliaan, izzah ada pada Allah, itu yang hakiki. Kemudian Tuhan berikan bagi rasul-rasulnya, kemudian Tuhan berikan pada orang beriman. Lepas tu kita respect dengan orang beriman sebab dia ada kemuliaan. Kemuliaan dalam batin hati dia, al-iman, itu benda mulia besar kan? Ya, tu. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan beriman, walau sikit pun syurga tak boleh terima dia secara kekal, dia akan keluar balik. Itu kemuliaan iman tu lah. Itu tak jauh lah, jangan masuk. Kalau boleh tengok banyak mudah ni, azab besar. Itu yang ke-25. Dan yang ke-25, al-muzil, yang menjadikan ia akan kehinaan bagi mereka yang menghendaki ia akan daripadanya. Mana kekufuran ada satu kehinaan. Jadi kita lihat pada orang-orang kafir, maka Tuhan tajallikan nama itu al-muzil, dan dihina, tak ada, tak dapat hidayat walaupun dia duduk sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sekampung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Tuhan hinakan dia dengan sebab-sebab dia, maka kita dapat dia benda yang mulia, al-iman. Benda al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam benda paling besar. Cukup bagi kita kalau tak ada benda lain. Katalah seorang tu papa kedana hidup intan, tapi iman Islam ada, masya-Allah. Ya, mana tiket untuk ke syurga ada kan. Tapi kalau hebat Namrud, Firaun mana? Tak ada, dua ni habis. Akhirnya dihina oleh Allah Subhanahu taala. Akhir mati pun hina dan menunggu azab yang dahsyat di akhirat wala ayazubillah. Jadi bila kita tengok orang-orang yang tak beriman, Tuhan tajalikan muzil. Kita tengok orang beriman, Tuhan tajalikan nama dia Ar-Rafi', Al-Basit, ya, Ar-Razzaq, semua masuk tu, Al-Wahhab, tu semua masuk.
ya Tuhan mentajalikan, menayangkan maknanya nama-nama Dia yang maha agung, ya. Maka sini Allah Ta'ala muzlim hinakan, dan ia akan berbuat orang yang dikendaki daripada segala hamba Dia. Habis kemudian As-Sami' wallah.